Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang satu topik, iaitu kaifiat perkahwinan dalam Islam. Pertama sekali ialah pemilihan calon suami isteri. Islam telah menggariskan beberapa ciri utama sebagai panduan memilih calon suami atau isteri, seperti bertakwa, bertanggungjawab dan berilmu. Daripada hadis Rasulullah SAW, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, sabda Rasulullah SAW, perempuan itu dikahwini kerana 4 perkara, iaitu kerana hartanya, keturunannya, kecantikannya dan kerana agamanya. Oleh itu, pilihlah perempuan yang beragama, bahagialah engkau. Okey, saranan Islam ketika memilih bakal suami dan isteri. Yang pertama, beragama. Yang kedua, baik keturunan, iaitu bukan anak zina ataupun daripada keluarga yang bahagia. Baik kelakuan, cantik ataupun kacak. Subur keturunan, iaitu boleh melahirkan anak. Berharta, berilmu, ringan mas kahwin, bukan keluarga terdekat, dan bebas daripada penyakit yang boleh membawa kepada mudarat. Wanita yang haram dinikahi selama-lamanya ialah mengikut keturunan, iaitu ibu, nenek dan adik-beradik. Mengikut penyusuan, iaitu ibu susuan, anak susuan dan adik-beradik susuan. Akhir sekali, mengikut persemendaan, iaitu mertua, ibu tiri dan menantu. Okay. Terdapat juga wanita-wanita yang haram dinikahi buat sementara waktu. Contohnya, perempuan talak 3, perempuan dalam iddah, perempuan kelima, perempuan yang bukan beragama samawi, perempuan bersuami dan adik-beradik kepada isteri. Berisik merupakan langkah awal dalam proses memilih calon isteri yang sesuai serta menepati ciri-ciri yang dikehendaki seseorang. Hukum bagi merisik ini ialah harus seseorang melihat bakal tunangnya. Menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sunat melihat bakal pasangan masing-masing berulang kali. Anggota yang sunat dilihat ialah muka dan tapak tangan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, Nabi SAW bersabda kepada seorang lelaki yang hendak berkahwin dengan seorang perempuan, adakah engkau telah melihatnya? Kata lelaki tersebut, tidak. Sabdanya, pergilah melihatnya, perkahwinan kamu dijamin berkekalan. Tujuan hukum merisik ini ialah supaya mengenal pasti wanita yang hendak dikahwini. Seterusnya, meminang merupakan lamaran daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan isteri. Hukum bagi meminang ialah wanita yang masih dalam tempoh iddah batin boleh dipinang dengan kata-kata sindiran. Harus memberi tanda pertunangan, hadiah dan mengadakan kenduri bagi pertunangan tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan syarak, tiada pembaziran dan tiada maksiat, juga bertujuan melahirkan rasa gembira. Dapat juga beberapa wanita yang haram dipinang, iaitu isteri orang, wanita yang masih dalam tempoh iddah dan tunang orang. Batas pergaulan dalam pertunangan. Batas pergaulan adalah umpama orang asing. Haram bergaul bebas dan keluar berdua-duaan tanpa mahram seperti yang sering berlaku sekarang. Budaya bebas ini boleh menimbulkan gejala buruk seperti berkhalwat dan zina. Okey, seterusnya saya akan bercerita tentang rukun nikah atau mahar atau walimatul urus. Rukun nikah terdapat 5, iaitu suami, isteri, wali, 2 orang saksi dan akad atau ijab dan kabul. Syarat bakal suami ialah Islam, lelaki, tidak beristeri 4 orang dalam satu masa, bukan dalam ihram haji atau umrah dan bukan mahram kepada isteri.
Manakala syarat bakal isteri ialah Islam, ahli kitab, perempuan, bukan isteri orang, bukan dalam iddah talak raja'in, bukan dalam ihram haji atau umrah, dan bukan mahram kepada suami. Wali nikah. Wali nikah merupakan orang yang berkuasa mengkahwinkan seseorang perempuan. Wali nikah terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah wali nasab. Wali nasab juga dibahagi kepada dua, iaitu wali mujibir dan wali bukan mujibir. Wali mujibir merupakan ayah, datuk, berhak mengamilkan perempuan yang masih gadis tanpa persetujuan dengan syarat bakal suami sekutu dengannya. Wali bukan mujibir pula ialah mereka yang selain bapa dan datuk, seperti saudara seibu, sebapa atau sebapa. Seterusnya ialah wali hakim. Wali hakim ni ialah mereka yang diberi kuasa oleh sultan atau pemerintah untuk mengkahwinkan perempuan ketika ketiadaan wali, keenggaan atau hilang kelayakan wali nasab untuk mengkahwinkannya. Syarat wali nikah ialah lelaki Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, tidak cacat fikiran, adil, merdeka dan bukan dalam ihram haji atau umrah. Susunan wali nikah. Yang pertama ialah wali mujibir, iaitu wali yang boleh menikahkan seseorang perempuan tanpa izin perempuan. Wali mujibir ni ada dua, iaitu bapa dan datuk. Seterusnya ialah wali akrab, wali yang hampir dengan perempuan. Contohnya adik-beradik lelaki, seibu sebapa atau sebapa, anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki, ataupun bapa saudara. Yang seterusnya wali abad. Wali abad ni ialah wali yang jauh dengan perempuan dan boleh berkahwin dengan perempuan tersebut. Contohnya anak lelaki kepada bapa saudara ataupun sepupu. Dan akhir sekali wali hakim. Wali mujibir. Syarat sah nikah yang dilakukan oleh wali mujibir tanpa izin perempuan ialah tidak bermusuh dengan perempuan, tidak bermusuh antara calon isteri dengan bakal suaminya, setaraf kedua-dua agama, bakal suami sanggup bayar mas kahwin secara tunai. Syarat harus wali mujibir melakukan pernikahan dengan mas kahwin yang setanding. Mas kahwin itu adalah mata yang dalam negeri. Bakal suami bukanlah orang yang akan hidup susah dengannya, seperti buta ataupun tua. Hak kuasa wali nasab berpindah kepada wali hakim dengan beberapa sebab. Yang pertama, tidak terdapat wali nasab menurut susunan. Yang kedua, wali akrab tidak dapat dikesan dan tidak diketahui sama ada hidup atau mati. Yang ketiga, wali tinggal jauh melebihi 2 marhalah. Yang keempat, wali akrab dalam tahanan dan tidak dapat dihubungi. Yang kelima, wali sedang berada dalam ihram haji atau umrah. Yang keenam, wali menyembunyikan diri kerana sesuatu sebab. Yang ketujuh, wali enggan mewalikan perkahwinan itu. Yang ke-8, wali yang setaraf sedang bergaduh dan tidak dapat diselesaikan. Yang ke-9, wali itu sendiri hendak berkahwin dengan perempuan tersebut. Yang ke-10, wali nasab hilang kelayakan. Saksi. Saksi merupakan orang yang memberi keterangan di mahkamah sekiranya berlaku pertikaian. Syarat-syarat untuk menjadi saksi ialah Islam, sejahtera panca indera, lelaki, baligh, merdeka, bukan wali, berakal, memahami perkataan, adil dan mengingat apa yang didengar. Seterusnya, ijab dan kabul. Ijab merupakan lafaz yang diungkap oleh wali. Kabul pula ialah jawapan penerimaan yang diucapkan oleh bakal suami. Syarat lafaz ijab ialah hendaklah dilafazkan oleh wali. Ijab dan kabul berlaku dalam satu majlis, tidak dilafazkan dengan bahasa sendirian. Lafaz ijab jelas dan difahami oleh wali, bakal suami dan 2 orang saksi. Tidak diselangi perkataan lain dan diam yang lama. Syarat untuk lafaz kabul ialah tidak melebihi ijab, tidak diselangi oleh diam yang lama atau perkataan lain,
menyebut nama bakal isteri atau ganti namanya. Tidak dengan lafaz ta'liq. Dan tidak dibataskan dengan tempoh masa. Okey, itu sahaja untuk hari ini.